Teacher bincang bersama kamu bagaimana mahu membuat practice 1. Jadi kita tengok soalan. Teacher sengaja warnakan kuning, biru dan juga purple. Bahagian yang berwarna kuning itu merupakan bahagian awal soalan. You receive an email from your classmate Abdul, who is your partner for a science project. Jadi perkataan apa yang susah di sini? Paling-paling pun mungkin receive ya. Tapi ini teacher sudah bagi tahu sebelum ni apa ini receive. Receive adalah terima. Email kau tahu lah kan? Okay, email tu kau terima dari kau punya rakan sekelas, nama dia si Abdul. Si Abdul ni kenapa? Si Abdul ini adalah kau punya rakan, okay? Kau punya pasangan untuk project science. Jadi di bahagian awal soalan ini anda telah pun diberikan satu situasi, iaitu anda menerima email daripada Abdul. Kita pergi ke bahagian tengah soalan yang teacher sengaja warnakan biru. Ini adalah email yang anda terima daripada Abdul. Kita baca dan kita perhatikan ada ataupun tidak perkataan yang susah. Hi, I was thinking we could work on our science project this Friday afternoon. Saya berfikir-fikir, mungkin kita boleh bekerja menyiapkan projek sains kita pada hari Jumaat waktu tengah hari. Where shall we meet? Di mana patut kita jumpa? And what should we bring? Dan apa yang patut kita bawa? How long should we work on it? Berapa lamakah perlu kita bekerja menyiapkan projek sains itu? Hope to hear from you soon. Harap mendapat balasan daripada kamu nanti. Bye. Bukan susah pun email ni. Ada 6 ayat sahaja pun. Tak sampai pun 10 ayat dan perkataan yang dia guna pun semua perkataan yang biasa sahaja. Jadi sekarang kita pergi pula ke bahagian akhir soalan ini yang teacher sengaja warnakan purple. Now, write an email to your friend in about 80 words. Sekarang tuliskan email kepada kawan anda itu dalam lebih kurang 80 patah perkataan. Write your answer below. Tuliskan jawapan anda di bawah. Ada ruangan jawapan ya. Jadi inilah tugasan anda ya, ditulis pada bahagian akhir soalan. Tulis sebuah email. Kita pergi kepada langkah baca dan memahami kehendak soalan. Ya, tadi kita sudah baca, betul. Tapi tadi tu kita baca secara umum. Sekarang ini pula kita baca untuk tujuan memahami kehendak soalan. Kita baca secara lebih khusus lagi. Dan menggunakan formula Jia Topkop. Formula Jia Topkop. Kita baca semula daripada awal soalan tersebut ya. You receive an email from your classmate Abdul, who is your partner for a science project. Berdasarkan bahagian awal soalan ini yang teacher warnakan kuning, kita tahu bahawa genre yang perlu anda karang adalah email. Dan audience adalah Abdul. Siapa Abdul ini? Abdul adalah kamu punya rakan sekelas, partner ataupun pasangan untuk project science. Teacher mahu berikan penekanan di sini untuk part 1, genre dan juga audience akan kamu jumpa di dalam bahagian awal soalan. Kita sambung lagi formula Jia Topkop kita. Kali ini kita mahu cari topik dan juga konten. Kita sambung baca soalan. Kali ini pada bahagian tengah, iaitu email yang kamu terima. Hi, I was thinking we could work on our science project this Friday afternoon. Saya tengah berfikir-fikir kita mungkin boleh menyiapkan projek sains kita pada hari Jumaat ini di sebelah tengah hari. Topik ataupun cerita utama kamu ada di dalam ayat ini, iaitu work on our science project this Friday afternoon. Bekerja untuk menyiapkan projek sains kita pada hari Jumaat di sebelah tengah hari. Where shall we meet and what should we bring? How long should we work on it? Di mana kita perlu berjumpa dan apa yang perlu kita bawa? Berapa lamakah masa yang kita akan ambil untuk menyiapkannya? Ada 3 soalan daripada Abdul dan 3 soalan inilah merupakan konten. Untuk genre dan juga audience, kamu akan jumpa pada bahagian awal soalan, manakala untuk topik dan juga konten, kamu akan jumpa pada bahagian tengah soalan, iaitu pada email si pengirim. Dan seperti pada email ini, konten akan disebut selepas topik.
Kesimpulannya, topik ataupun cerita utama di antara kamu dan juga si Abdul adalah work on your science project, bekerja untuk menyiapkan projek sains kamu. Konten pula adalah where shall you meet, di mana kamu perlu berjumpa untuk menyiapkan projek sains itu. What should you bring, apa yang perlu kamu bawa. How long should you work on it, berapa lamakah masa yang akan kamu ambil untuk berjumpa bagi menyiapkan projek sains itu. Perhatikan ya, sebenarnya konten ini menunjukkan Abdul menulis email kepada kamu kerana dia ingin meminta cadangan. Maka your purpose is to make suggestions, to suggest. Atau di dalam bahasa Melayu, apabila kamu membalas email daripada Abdul ini, tujuan kamu adalah untuk memberikan cadangan kepada Abdul seperti mana yang dia minta, iaitu 3 soalan untuk konten tadi. Kesimpulannya, menurut formula GR Topcop, kehendak soalan adalah anda dikehendaki menulis email kepada Abdul, rakan sekelas anda yang merupakan pasangan ataupun partner anda untuk projek sains. Oleh sebab itu, email anda adalah email tidak rasmi. Topik email anda adalah mengenai working on your science project, menyiapkan projek sains anda berdua. Anda perlulah memberikan cadangan kepada Abdul mengenai where shall you meet, di mana anda berdua boleh berjumpa untuk menyiapkan projek sains tersebut. What should you bring, apa yang perlu dibawa apabila berjumpa, dan how long should you work on it, berapa lama anda berdua berjumpa untuk bekerja menyiapkan projek sains itu. Memandangkan purpose ataupun tujuan anda menulis email adalah untuk memberikan cadangan kepada Abdul, ada baiknya anda belajar ayat memberikan cadangan. Di sini teacher sertakan contoh ayat bahasa Inggeris di mana anda boleh make suggestion ataupun to suggest. Ada 4 kesemuanya, sebenarnya ada lagi lain tapi teacher bagi 4 saja di sini. Yang pertama let's, iaitu mari ataupun jom di dalam bahasa Melayu. Kemudian anda boleh sambungkan dengan suggestion anda. Yang seterusnya, I suggest, saya mencadangkan, dan sambungkan dengan suggestion anda. Yang ketiga, why don't we, apa kata kita, sambungkan dengan suggestion anda. Dan yang terakhir, I think we should, saya rasa kita patut, dan sambungkan dengan cadangan daripada anda. Selesai langkah 1, iaitu membaca dan memahami kehendak soalan dengan menggunakan formula GR Topcop. Sekarang kita pergi ke langkah terakhir, langkah 2, iaitu merangka dan menulis email menggunakan formula GR 1, 2, 3, E plus C. G itu adalah grade. Takkanlah grade pun sampai sekarang masih lagi tidak tahu. Ulang kaji sikitlah, tengok nota ni ya. Untuk grade, kamu boleh pilih dia, kamu boleh guna tu, kamu boleh guna ha dan hello dengan diikuti oleh nama penerima email. Ini pula adalah contoh ayat bahasa Inggeris untuk respon. Kamu bolehlah pilih salah satu ataupun kamu boleh pilih 2, ikut kesesuaian, dan digabungkan dengan greet tadi bersama respon ini, mereka akan menjadi introduction email kamu. G dan R selesai. Sekarang kita tengok pula 1, 2, 3. Yang dimaksudkan dengan 1, 2, 3 pada formula GR 1, 2, 3, E plus C adalah contents dan juga kenalah tambah details. Tidak mahu tambah details ataupun huraian, tidak mengapa. Yang wajib adalah contents 1, 2, 3. GR 1, 2, 3 selesai. Kita tengok pula E. E adalah ending. Ada introduction iaitu greet dan juga respon pada email, maka wajib ada endingnya. Bolehlah pilih salah satu daripada yang tersenarai di sini, sama seperti pada respon tadi. Ini pula adalah plus C yang dimaksudkan pada formula GR 1, 2, 3, E plus C. Ini adalah peringatan ya kepada kamu untuk menggunakan cohesive devices. Setidak-tidaknya gunakanlah conjunctions. Kalau kamu tahu guna kesemua ini, memadai untuk part 1, kertas 2 ya. Memadai untuk menulis email untuk anda mendapat markah yang baik untuk organisation.
Bukanlah guna ke semua dalam senarai ni ya, cukuplah 1 hingga 5 ya. Sekarang kita tengok template untuk formula GR123E plus C. Template ini masih kosong. Cuma pada bahagian 1, 2 dan 3 kita masukkan ya soalan-soalan daripada Abdul. Ini merupakan salah satu cara lah untuk kamu tidak tertinggal mana-mana isi, sebab ada kemungkinan, ada kebarangkalian ada yang tercicir isi. Jadi kalau takut tercicir mana-mana konten ataupun isi, ini adalah salah satu cara untuk kamu beringat-ingat. Sekarang kita tengok pula template yang lengkap ya, lengkap dengan jawapan. Kita boleh perhatikan pelajar ini telah pun melengkapkan alamat email penerima. Begitu juga ruang kosong pada subjek sudah pun diisi dengan science project yang diambil daripada perbincangan untuk Jia Topkop tadi pada bahagian topik. Untuk grade, pelajar ini memilih untuk menggunakan hello Abdul. Dan untuk respon, pelajar ini telah memilih untuk menggunakan thanks for your email, I love your suggestion. Dan dia menggunakan idenya sendiri ya pada bahagian ini. So, let's meet this Friday afternoon to work on our science project. Terima kasih atas email kamu, saya sangat sukakan cadangan kamu. Oleh itu, jom kita berjumpa pada hari Jumaat tengah hari ini untuk menyiapkan projek sains kita. Sekarang kita lihat konten 1, 2 dan 3 ya. Kita lihat sama ada pelajar ini menambah detail ataupun huraian untuk setiap konten. I think we should meet at the school library. Saya rasa kita patut berjumpa di pusat sumber sekolah. Ini adalah C1, okay? Kerana ia menjawab where shall you meet? Because the internet connection there is good. Kerana capaian internet di sana bagus. Dan pelajar ini ada menambah detail dan dia menggunakan because ya, conjunction ya, bagi menambah detail untuk C1. So we can search extra information with ease. Oleh kerana itu, kita akan dapat mencari maklumat dengan mudah. Sekali lagi dia tambahkan detail ya, ada 2 detail untuk isi pertama bagi pelajar ini. Sebelum teacher terlupa ya, pelajar ini telah menggunakan 2 cohesive devices yang teacher sengaja birukan ya. Sekarang kita tengok pula content 2 untuk pelajarnya. We should bring our laptops, textbooks and stationery. Kita perlu bawa komputer riba kita, buku teks dan juga alat tulis. Ini adalah content 2 ya. Oh, and don't forget to bring Madam Junisa's guidelines for the science project. Oh, dan jangan lupa bawa garis panduan daripada Puan Junisa untuk projek sains kita ini. Ini adalah penambahan untuk konten 2. Pelajar ini tidak menambah details ya untuk content 2. Dan ada 2 cohesive devices yang dia gunakan. Let's move on to content 3. I suggest we meet for 2 hours. Dan ini merupakan C3, iaitu jawapan kepada how long should you work. Mencadangkan kita berjumpa selama 2 jam. Sama seperti content 2, content 3 juga tidak mengandungi tambahan detail. Akhir sekali ending daripada pelajar ini ya. That's all. Bye. Itu sahaja. Bye. Ini adalah final product ya. Akhir ya. Tidak mengapa jika email anda hanya mempunyai 1 perenggan sahaja, tidak ada masalah. Teacher baca, kamu pun ikut baca ya. Hello Abdul, thanks for your email. I love your suggestion. So, let's meet this Friday afternoon to work on our science project. Teacher sengaja label ya dengan G dan R. G itu adalah grade, R itu adalah respond, dan label-label lain tu pun teacher sengaja sebab untuk tujuan mengajar kamu ini memudahkan ya. Tapi untuk kamu hantar kepada
teacher untuk kena periksa, tak perlulah kamu label ya. Alright, teacher sambung baca sampai habis. I think we should meet at the school library because the internet connection there is good, so we can find extra information with ease. We should bring our laptops, textbooks, and stationery. Oh, and don't forget to bring Madam Junisa's guidelines for the science project. I suggest we meet for 2 hours. That's all. Bye. Jangan bosan teacher sengaja baca banyak kali sebab kunci mahu memperbaiki bahasa Inggeris adalah dengan cara membaca. Salah satunya adalah dengan cara membaca ya. Dan untuk makluman kamu, markah untuk pelajar ini adalah markah penuh ya, 20 markah. So, senang ataupun susah, gunakan formula GATOP dan juga GR123E plus C. SPM tahun depan ya, bulan Mac. Jadi sebenarnya kamu masih banyak masa untuk perbaiki diri. Oke, sekian sahaja. Terima kasih.